bukan waktu terbaik perkenalkan semula GST. Gerakan kritik dakwaan kerajaan, walk the talk. Kenapa pemimpin Pakatan Harapan diam bila Zahid didakwa? Kami bukan tidak hormat kerajaan persekutuan. Sekarang bukan waktu terbaik untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST kerana ekonomi dunia masih belum rancak. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong berkata, pelaksanaan GST perlu dilihat secara menyeluruh dan bukannya berdasarkan cadangan sesetengah pihak. Katanya pihak berkenaan mempunyai alasan untuk pengenalan semula GST. Contohnya, para pedagang boleh mengatakan mereka boleh tuntut semula, tapi kita perlu meneliti situasi ini secara menyeluruh dan bukannya hanya satu dua pihak. Saya tidak menyatakan GST bagus atau tidak, tapi waktunya tidak bersesuaian memandangkan kita berhadapan ekonomi global yang perlahan dan peningkatan harga barang. Media sebelum ini memetik kata Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan yang menyatakan bahawa beberapa pihak mahukan pengenalan semula GST. Ini termasuk Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan beberapa pihak lain. Sim berkata kerajaan mempunyai kaedah lain untuk meningkatkan hasil negara selain daripada melaksanakan GST. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal membangkitkan kebimbangan jika kerajaan hari ini akan meneruskan amalan politik naungan, iaitu menggunakan peruntukan kerajaan untuk kawasan dan kelompok tertentu bagi mendapatkan sokongan. Ia selepas kerajaan menaikkan silin peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit dalam rancangan Malaysia ke-12 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kajian separuh penggal pada minggu lalu. Wan Ahmad Faizal membangkitkan politik tong babi, iaitu amalan perbelanjaan kerajaan di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan atau mengekalkan sokongan. Katanya seperti penyokong PH selalu hentam selama ini, Barisan Nasional mengamalkan cara berpolitik seperti ini bagi menjaga pengundi yang menyokong mereka. Di Malaysia, amalan ini dikaitkan dengan politik wang, pengagihan projek besar dan kecil kepada para penyokong parti pemerintah, bahkan kemudian berubah kepada pengagihan projek kepada politikus tertentu. Politik wang sebegini mengakibatkan negeri pembangkang tidak dapat pembangunan berbanding negeri parti pemerintah. Pada 11 September lalu, Anwar mengumumkan peningkatan silin peruntukan itu yang bertujuan membiayai bidang keutamaan rakyat dan memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Ia menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan RMK12 kepada 415 bilion ringgit. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pula menjelaskan ia antara lain akan digunakan untuk menaik taraf sekolah, jalan dan klinik yang daif. Mengulas selanjut, Wan Ahmad Faizal berkata sudah menjadi rahsia umum sebahagian peruntukan untuk projek pembangunan digunakan untuk dana politik seperti membiayai cawangan dan aktiviti ahli politik di akar umbi. Katanya dalam bidang sains politik, ini yang dipanggil politik tong babi. Di negara-negara seperti Jepun, politik tong babi dianggap buruk dan cuba dihapuskan. Misalnya pada tahun 1994, Jepun mengubah sistem pilihan raya untuk menghapuskan amalan ini. Untuk menjadi negara maju, kita mesti mengurangkan politik tong babi dan menggalakkan politik berasaskan dasar-dasar. Banyak negara misalnya mengubah akta dan dana politik dan memperkenalkan sistem pilihan raya perwakilan berkadar bagi menghapuskannya. Adakah Pakatan Harapan akan meneruskan politik tong babi ini? Bakal tercipta satu sejarah apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan khutbah solat Jumaat di Masjid Pusat Kebudayaan Islam, New York, 22 September ini. Jemputan penyampaian khutbah itu bakal mencatatkan rekod sebagai pemimpin negara luar pertama yang diberi penghormatan menyampaikan khutbah di Masjid ICCN. Pusat ibadat itu juga bersejarah kerana merupakan masjid pertama dibuka di kota New York pada 25 September 1995 yang turut menempatkan Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan perkara itu ketika sidang media bersama wartawan Malaysia di Pejabat Wakil Tetap Malaysia di New York petang semalam. Menurutnya, Anwar yang juga Menteri Kewangan Perdana Menteri akan berada di New York pada 20 hingga 23 September sempena Perhimpunan Agung PBB ke-78. Ahli Parlimen tamu itu akan diiringi isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berang dengan dakwaan Rasul Wahid Perikatan Nasional Hulu Terengganu kononnya berlaku peningkatan secara mendadak harga beras tempatan. Menjawab dakwaan itu, Muhammad mengkritik Rasul yang bangkit mencela dan membuat tuduhan tanpa mendengar penjelasan yang dibuat sejak dari awal sesi penggulungan. Katanya harga beras tempatan ini kekal. Tak masuk masa kami bercakap pasal beras, masuk mencelah tak kena. RM26 Malaysia harga beras tempatan tak naik. Yang naik itu harga beras import. Beli yang import tu kenapa? Itu yang wabi makan beras import cakap beras mahal. Sebab itu kita cakap tentang intervensi. Farma dan peladangan ini tak dengar.
Datang mencelah begini, lepas tu balik cerita ke orang kampung. Muhammad berkata demikian ketika sesi penggulungan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Terdahulu, Rosul Wahid yang baru berada di dalam Dewan ketika Muhammad berucap membangkitkan isu kenaikan harga beras tempatan yang dibangkitkan oleh pengguna di luar sana. Muhammad bagaimanapun menafikan kenaikan harga barangan asas itu dan mengkritik Rosul kerana gagal mendengar penjelasannya dari awal. Menjawab kritikan Muhammad, Rosul mengingatkan Presiden Amanah itu supaya tidak marah dengan apa yang dibangkitkannya. Katanya, jangan marah, saya tanya saja. Sementara itu, Muhammad kata menggulungkan perbahasannya juga memaklumkan bahawa Malaysia mempunyai stok bekalan beras sebanyak 900,000 tan iaitu 250,000 tan stok penimbal dan 650 tan bagi stok dagangan. Katanya bekalan ini mencukupi bagi menampung keperluan beras negara bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Susulan itu, menteri tersebut berkata masih belum ada keperluan mendesak yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stok penimbal beras. Dia berkata stok dagangan sedia ada sebanyak 650,000 tan itu masih mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Parti Gerakan Malaysia mengkritik dakwaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said bahawa kerajaan hari ini walk the talk kerana komited dalam pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya bagi memastikan integriti institusi perundangan terpelihara. Presidennya Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata, kenyataan Azalina ketika menggulungkan perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat itu tidak berfakta, menipu diri sendiri dan rakyat Malaysia. Dominic mendakwa selepas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menjadi kerajaan, mereka hanya menipu rakyat dengan tidak menunaikan janji mereka semasa pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Katanya selama 9 bulan PHDBN memerintah, kerajaan masih tidak mampu menyelesaikan kenaikan harga barang dan tidak mampu menjaga kebajikan rakyat. Kerajaan PHDBN juga menipu untuk memberi kebebasan bersuara kepada rakyat dan juga semua media. Ini dikatakan walk the talk. Dalam pada itu, Dominic turut mendakwa bukan itu sahaja, malah kerajaan PHDBN juga hipokrit dalam memerangi rasuah. Dakwanya kerajaan bukan sahaja tidak menyiasat atau mendakwa rasuah yang melibatkan ahli parlimen, sebaliknya mereka melepaskan kluster mahkamah. Katanya bukan itu sahaja, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah berkata bahawa beliau akan memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dahulu, tetapi sehingga ke hari ini ahli parlimen pembangkang masih belum menerima peruntukan walau 1 sen. Jadi penggulungan Azalina di Dewan Rakyat hari ini adalah satu penipuan dan penghinaan kepada rakyat Malaysia. Tuan Dr. Mahathir Mohamad menolak dakwaan bahawa Zahid Hamidi didakwa atas tuduhan rasuah selepas Presiden UMNO itu enggan memenuhi tuntutannya untuk membubarkan parti. Bekas Perdana Menteri itu mempersoalkan sikap berdiam diri anggota jemaah menterinya ketika itu dan pemimpin Pakatan Harapan termasuk pengurusi gabungan tersebut Anwar Ibrahim selepas Zahid didakwa. Katanya, jika saya telah salah guna kuasa, kenapa tidak seorang pun menteri-menteri kabinet atau pemimpin-pemimpin parti Pakatan Harapan termasuk Anwar mempersoal Zahid dihadapkan ke mahkamah. Ramai menteri-menteri di dalam kabinet saya adalah daripada PH dan PKR, termasuk juga isteri Anwar yang menjadi timbalan Perdana Menteri. Minggu lalu, Anwar dilaporkan mengulangi dakwaan Zahid bahawa pertuduhan dikenakan terhadapnya selepas beliau menolak tawaran Mahathir yang merupakan Perdana Menteri ketika itu untuk membubarkan UMNO. Anwar dilaporkan berkata demikian ketika mengulas pembebasan bersyarat diberikan kepada Zahid atas 47 pertuduhan rasuahnya. Mahathir berkata ia agak lucu jika menterinya daripada PH takut untuk membangkitkan isu berkenaan pada masa itu, kerana mereka sangat lantang ketika menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Katanya mungkin mereka lupa semua mereka menyokong proses undang-undang yang dilakukan terhadap Zahid dan bekas Perdana Menteri Najib Razak kerana itu adalah mengikut rule of law serta bukti kerajaan PH ketika itu berjuang melawan rasuah. Mahathir sekali lagi mengakui beliau meminta Zahid membubarkan UMNO kerana percaya Presiden parti itu menggunakan ia sebagai alat tawar-menawar untuk mengelak daripada diheret ke mahkamah. Tindakan melantik Tuan Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat 4 negeri Tadbir Perikatan Nasional bukannya tidak menghormati kerajaan persekutuan. Sehubungan itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mengakui tidak faham dengan sesetengah pihak yang menganggap tindakan itu membawa mesej tidak baik. Katanya, saya tidak faham kerana apa yang kita laksanakan mencari jalan sebanyak mungkin dengan pelbagai cara untuk meningkatkan tahap ekonomi untuk 4 negeri yang ditadbir PM. Apa juga usaha yang kita buat, adakah ini dikira tidak menghormati kerajaan persekutuan? Itu yang saya tidak faham sebab pada peringkat ini, kita bekerja erat dengan kerajaan persekutuan dengan pelbagai agensi dan kementerian. Jadi saya tidak faham atau mungkin ia hasad dengki atau iri hati pihak tertentu. Mengulas selanjut, Ahmad Samsuri berkata pihaknya percaya perlu menggunakan pelbagai bagi mencapai objektif pembangunan dan ekonomi yang ditetapkan. Katanya, saya boleh katakan dalam pertemuan pertama kerajaan negeri dengan Tun M baru-baru ini,
sepanjang 40 minit pertemuan itu. Satu pun tidak menyentuh soal politik, sebaliknya hanya bercakap soal pentadbiran dan bagaimana mahu meningkatkan ekonomi. Ahmad Samsudi berkata sebelum ini pada 2018, Terengganu turut melantik Allahyarham Tan Sri Abdul Karim Ibrahim yang pernah menjadi Menteri Besar Selangor untuk membantu melonjakkan ekonomi dan pembangunan negeri. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.